Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tepat jam 10 berita dunia kita mulakan dengan perkembangan berikut. Sudah tiba masanya untuk Malaysia dan Kesatuan Eropah EU menghidupkan semula perbincangan mengenai Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Menurut Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, ia bertujuan memperkukuh hubungan dua hala dan integrasi serantau. Jelas Perdana Menteri menerusi FTA Eropah dapat memanfaatkan Malaysia sebagai pintu masuk ke Asia. Selain memanfaatkan dasar pasaran terbuka yang dipermudah menerusi beberapa perjanjian lain. Ini termasuk FTA ASEAN, Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP. Dato' Seri Anwar turut menyatakan Malaysia bukan saja terbuka untuk menerima perniagaan, malah bersedia untuk bekerjasama dan berinovasi dalam usaha niaga berkualiti tinggi sejajar matlamat negara dan tanggungjawab global. Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap pertamanya semasa menghadiri acara di Hamburg City Hall, Jerman. Hamas cadangkan gencatan senjata baru selama 6 minggu di Gaza dan pertukaran tebusan Israel dengan tahanan Palestin. Kumpulan Hamas juga mahu pengunduran sepenuhnya Israel dari semenanjung Gaza serta gencatan senjata kekal. Cadangan Hamas itu dibuat selepas berminggu-minggu usaha pengantaraan tidak membuahkan hasil. Hamas telah membentangkan cadangan gencatan senjata kepada pengantara dengan peringkat pertama merangkumi pembebasan wanita Israel, kanak-kanak, warga emas dan tebusan sakit sebagai pertukaran untuk pembebasan tahanan Palestin. Hamas akan bersetuju untuk tarikh gencatan senjata kekal selepas pertukaran awal tebusan bantuan. Pengunduran Israel dan Gaza pula akan dipersetujui selepas perjanjian peringkat pertama selesai. Di Somalia, 3 terbunuh manakala 27 lagi cedera dalam insiden berbalas tembakan antara kumpulan pengganas dengan pihak berkuasa. Kejadian berlaku semalam di sebuah hotel di Mogadishu yang dikepung kumpulan pengganas berkenaan. Ia terletak berhampiran Istana Presiden. Jurucakap Polis Somalia, Kolonel Kasim Ahmad Robli memaklumkan 5 suspek lelaki bersenjata turut terbunuh dalam pertempuran itu. Individu yang cedera terdiri daripada orang awam, ahli parlimen dan anggota tentera. Kumpulan pengganas berkenaan sudah sekian lama melancarkan pemberontakan terhadap kerajaan persekutuan yang disokong pihak antarabangsa. Sasaran serangan melibatkan hotel-hotel mewah, tumpuan pegawai tinggi tempatan dan asing. Serangan terbaru ini berlaku beberapa hari selepas pembendaharaan Amerika Syarikat menyekat beberapa individu dan entiti di seluruh Afrika dan Asia Barat. Ia berikutan tuduhan melakukan penggubahan wang untuk kumpulan pengganas itu. Hampir 5 juta penduduk yang tinggal di kawasan konflik perang di Sudan berisiko berdepan kebuluran yang teruk dalam beberapa bulan akan datang. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB semalam. Ketua Bantuan PBB Martin Griffith menyatakan tahap kebuluran yang teruk adalah kesan konflik perang terhadap pertanian, infrastruktur dan perdagangan serta halangan terhadap misi kemanusiaan. Tanpa bantuan segera, hampir 5 juta orang berdepan bencana kebuluran di negara itu dalam tempoh beberapa bulan akan datang. 730,000 kanak-kanak di seluruh Sudan pula dijangka mengalami kekurangan zat makanan. PBB juga telah menyatakan hampir 25 juta orang iaitu separuh penduduk Sudan memerlukan bantuan dan 8 juta telah menjadi pelarian. Di bawah resolusi Majlis Keselamatan tahun 2018, Setiausaha Agung PBB dikendaki melaporkan kepada 15 anggota Majlis Keselamatan apabila terdapat risiko kebuluran yang disebabkan konflik perang di sesebuah negara. Arab Saudi melancarkan cop khas pada pasport antarabangsa sempena meraihkan bulan Ramadan tahun ini. Cop khas pada pasport tersebut adalah bagi semua pengunjung ke negara itu, termasuk jemaah umrah dan pelancong. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menyatakan pelancarannya bertujuan menghidupkan semula budaya, adat dan tradisi sejarah pada bulan Ramadan. Cop terbabit disediakan bagi pengunjung di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz Jeddah, lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid di Riyadh dan lapangan terbang antarabangsa Raja Fuad di Dammam sepanjang Ramadan ini. Kementerian Kebudayaan Arab Saudi turut melancarkan program Ramadan musim 1445 di seluruh negara. Program itu bertujuan menggalakkan pemahaman secara lebih mendalam mengenai warisan budaya dan sosial di negara itu. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.